Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diizinkan lagi dapat kita berjumpa di pagi yang mulia ini untuk kita membincang belajar bahasa Arab, teknik faham hadam kata dasar Al-Quran, buku yang ditulis oleh Dr. Wan Rusli Wan Ahmad. Jadi sebelum itu, marilah kita ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya tekankan butang share agar semua ahli-ahli keluarga kita, sanak saudara kita, sahabat-sahabat, jiran yang sentiasa ada perhubungan dengan kita dalam Facebook, mereka sama-sama dapat berkongsi. Ini ilmu yang sangat-sangat mustahak kerana Allah Subhanahu Wa Taala dia menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Dia turun dalam bahasa Arab, Masya Allah, sangat-sangat bagus. Ramai kita ni jadi hafiz. Ramai antara kita memang boleh membaca Al-Quran. Tetapi sedikit sangat yang boleh memahami Al-Quran. Bila kita solat berjemaah, kita tak tahu apa yang imam baca. Jadi marilah bersama-sama kita tekan share agar semua dapat. Dan sangat mustahak. Ada setengah orang tu bila kita forward ke dia YouTube ke kita buat video, kalau kita tekan share kadang-kadang tengok dia akan tutup. Jadi kadang-kadang kita sangat-sangat mustahak juga, kita perlu menyampaikan. Kita ambil ini sebagai dakwah supaya semua orang akan bersama-sama dalam program ini. Ini program semua orang, bukan kita program kita, tetapi program yang sangat mustahak kita turut bersama mempelajari bagaimana memahami bahasa Arab Al-Quran. Ada macam-macam orang belajar bahasa Arab ni banyak, Masya Allah, macam-macam ada. Jadi kita pun usaha juga, mungkin dengan pelibatan tuan-tuan dan puan-puan, pengajian ini sangat-sangat menyenangkan, memudahkan. Kita tak akan tekan benda-benda yang susah, tapi memulai itu kita tunjuk benda-benda yang mudah dulu. Kerana pelajaran ini kita mempunyai pengajian selama mungkin lebih kurang sebulan. Jadi sebelum kita mulakan pengajian kita ini, dia ada 3 bahagian. Seperti biasalah, seperti sebelum. Kerana sekarang ni musim demam, musim sakit kawasan kami ini. Musim demam denggi, saya pun kena denggi baru-baru ni. Tapi bila kita jumpa doktor, dia tidak ada ubat. Kalau demam, dia bagi Panadol ataupun paracetamol. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala dia turun ayat-ayat yang menceritakan ayat-ayat syifa. Minta Ustaz Farid tolong baca sikit ayat yang pertama, ayat Taubah. Ayat yang ke-14. Ayat Taubah, ayat 9. 14 juzuk yang 9 ayat 14. Qatiluhu. Surah yang ke-9. Ya. Ayat ke-14. Ayat ke-14. Ya. Taubah. Mikrofon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. Perangilah mereka, nescaya Allah akan menyeksa mereka dengan tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Jadi ini ayat syifa. Dia ada tak banyak, pendek-pendek 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi Ustaz Farid pergi ayat yang kedua pula, ayat Yunus, ayat surah Yunus ayat 57. Kita bacalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran, pengajaran daripada Tuhan kamu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Sebenarnya kita pilih ini sebelum kita nak mula kelas itu, kita pilih ini ya. Kita ingin mengingatkan kepada semua agar kita betul-betul yakin dari Allah datangnya. Kadang-kadang kita sakit ni kerana kita tak jaga. Allah manang diri kita ni untuk kita jaga, kadang-kadang kita tak jaga. Jadi sangat mustahak seperti mana daripada ayat yang mula tadi, At-Taubah, perangilah mereka, nescaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaran tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Surah yang kedua, surah Yunus ayat 57. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini sebenarnya ayat syifa ni saya baca, ia datangnya daripada Imam Abul Qasim Qushairi. Dia telah berkata, seorang di antara anakku jatuh sakit sehingga ia hampir menemui maut. Ketika aku mimpi bertemu Nabi SAW dan aku memberitahu mengenai keadaan anakku, baginda berkata, mengapakah kamu tidak ambil berat pada ayat-ayat syifa? Mengapa kamu tidak amalkan ayat-ayat ini dan memohon kepada Allah disembuhkan? Setelah terjaga, aku mula memikirkan mimpi itu. Apabila meneliti, aku menemui ayat-ayat itu pada 6 tempat. Jadi yang pertama tadi ayat Taubah, yang kedua ayat Yunus. Sekarang tambung ayat yang ketiga. Kita nak cari, nak sentuh 6 tempat ayat dia. Pasal syifa, cerita pasal syifa. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Ini surah apa ni Ustaz? Dari surah An-Nahl ayat 69. Surah tu? Nahli. Ayat yang ke-69. Okey, saya baca terjemahan dia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempahlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat ubat yang menyembuhkan bagi manusia. Ini cerita madu. Daripada lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat ubat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Jadi saya teringat bila kita tengok cerita pasal madu ni, saya pergi ke Yala. Di sana ada satu pondok Kruk Pinang, iaitu Ustaz Abdullah, Masya Allah. Dia pelajarnya ada lebih kurang 500 ke 600 orang. Kemudian sekolah dia Ustaz Agung
Pelajar-pelajar mendirikan bangunan 2 tingkat, 3 tingkat. Bila ada masa waktu rehat, mereka bergotong royong buat bangunan. Dan kerana orang-orang di Thailand ni banyak pendapatan yang rendah, anak banyak, jadi tak mampu nak tanggung pengajian anak-anak. Jadi macam mana Ustaz Abdullah menyelesaikan? Dia membuka satu ladang di belah utara, atas lagi pada Chiang Mai. Dia tanamkan sana dengan pokok-pokok bunga-bunga dan sebagainya. Kemudian dia jadikan itu sebagai ladang lebah. Masya Allah. Jadi daripada lebah ini dapat madu. Madu ini dijual sehingga ke Malaysia. Jadi inilah yang telah menanggung perbelanjaan sekolah dia tu. Sampai 500-600 orang. Masya Allah. Baik Ustaz Farid, sila sambung ayat yang keempat sekarang. Al-Isra ayat 82. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Kita kena yakin kehebatan, kebesaran Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran ini adalah sebagai panduan penghidupan kita. Nanti kita akan bincang kemudian. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini kita mula kerana ini sangat mustahak, ayat-ayat syifa. Sekejap lagi kita akan terus, hanya ada 2 lagi saya. Jadi kita kena ingat, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Kalau kita menolak Al-Quran ini, kita ni adalah orang yang zalim, sangat-sangat rugi. Dalam kehidupan kita pasti kita adalah orang yang sentiasa menanggung kerugian. Walaupun banyak wang, tapi kita akan dapat kekosongan. Lebih-lebih lagi di akhirat nanti kita muflis. Baik, sambung lagi Ustaz Farid. Ayat yang seterusnya, ayat pendek ni. Ayat apa itu Ustaz? Surah Asy-Syu'ara. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ayat ke-80. Ayat ke-80 ya. Ayat ke-80. Surah apa? Asy-Syu'ara. Baik. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Ini Allah kata ni. Ini kata Allah. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Jadi maksudnya bila kita sakit, siapa yang menyembuh? Allah yang menyembuhkan. Jadi kena ingat, bila kita sakit, bukan ubat yang menyembuh, itu usaha. Yang menyembuhnya ialah Allah melalui Panadol. Jadi sangat-sangat mustahak. Zaman-zaman dulu mana nak ada Panadol, orang duduk dalam padang pasir. Mana nak ada dalam padang pasir, kampung-kampung, jambatan tak ada, jalan tak ada, duduk di bukit-bukit, kaki-kaki bukit apa semua duduk dalam tepi-tepi sungai tu, jambatan pun tak ada, nak turun keluar ke pekan. Walaupun 4 batu, 5 batu susah betul, tak boleh nak cross. Ya, jadi apa dia yang boleh? Yang boleh menyembuhkan kita tidak lain dan tidak bukan ialah Allah. Jadi kita pegang betul-betul, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Ayat yang 80. Jadi kita kena yakin, kita beriman betul-betul. Kita usaha saja, jumpa doktor semua kita usaha. Kita usaha, mesti kita kena usaha. Kerana Allah Ta'ala dah adakan kemudahan, ada ubat-ubat lah apa semuanya. Ininya semuanya dari Allah. Ada doktor, bidang-bidang doktor ada. Zaman-zaman dulu bidang-bidang kedoktoran pun tak ada dulu. Jadi semuanya pegang kepada apa yang ada sekeliling rumah. Tanaman-tanaman, daun itu, daun ini, semuanya jadi ubat berkat daripada pertolongan Allah. Sila Ustaz Farid lah sekali ayat. Ayat yang ke Fusilat ayat 44 Ustaz Farid Ayat Fusilat ayat 44, sila.
ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Baik. Terima kasih Ustaz Farid. Ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir, maksud dia apa yang bacaan tadi? Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, sedang Rasul adalah orang Arab? Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Masya Allah, hebatnya Al-Quran. Jadi sebab itu kita sangat musak, kita nak kena belajar bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Rahsia dia banyak. Ini cerita masalah penghidupan. Kita nak hidup, Allah ciptakan kita, jadikan kita ni untuk hidup di bumi dia. Sangat musak. Macam mana kita nak bawa penghidupan ini? Bila kita beli kereta, kita mesti ada buku panduan dia. Iaitu buku apa orang panggil tu? Manual. Mesti ada manual. Kita kena faham, baca manual. Kalau kita tak baca manual, macam mana kita nak bawakan kenderaan ini? Di mana tempat gear dia? Di mana dia punya minyak hitam nak bawa kat mana? Macam mana brake dia dekat mana? Nak ni kalau main bukit, handbrake dekat mana? Semuanya kita kena tahu. Begitulah juga penghidupan kita. Allah bagi dunia kat kita, kita kena tahu macam mana nak buat penghidupan. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, ini komen daripada tadi. Imam Abu Qasim Qushari, anak dia yang sakit tadi. Ini pesanan dia yang terakhir. Aku menulis ayat-ayat ini. Dia kata, aku menulis ayat-ayat ini dan melarutkan tulisannya dalam air bersih, iaitu air minuman, dan memberi anakku minum. Anak dia yang sakit, hampir dah nak mati dah. Tapi dia ambil ayat-ayat yang tadi dibaca tadi, dia tulis atas kertas, kemudian dia rendam dalam air, dia bagi minum anaknya. Alhamdulillah, anakku serta merta sembuh seperti sedia kala. Ini dari kitab Uswai Rasuli Akram dari Madarijun Nubuwah. Ya, jadi kita kena yakin ini cerita-cerita yang hebat mengenai kebesaran Allah. Dengan tidak melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Ustaz Agong untuk pergi ke kaedah terpilih yang ke-6. Ustaz ya? Kaedah terpilih yang ke-6. Terima kasih banyak-banyaklah tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita dengar tadi, kita amalkan. Kita betul-betul cari ayat-ayat yang tadi, kita amalkan, kita baca, ambil air sikit, kita bacakan ayat syifa, kita minum, nak mandi ke, semuanya boleh. Yakin semuanya Allah yang boleh dapat membantu kita menyembuh. Ya, usah tak usah jumpa doktor semua tu kita usah. Tapi hari pertama sakit tu kita usahlah dulu baca Fatihah, baca ini semua ayat-ayat yang tadi itu kita usah dulu. Ayat-ayat yang hari kedua kita tengok demam kita makin tu, barulah kita pergi jumpa doktor. Jangan hari pertama dah terus kita pergi dah. Kita usah dulu, yakin Allah akan dapat menyembuh. Baik, Ustaz Agong minta maaf. Sila kaedah terpilih yang ke-6. Huruf illah lagi. Jadi pelan-pelan sabar, jangan kata susah. Pelan-pelan kita akan
membuat program kita ni akan mudah. Hanya kita kena bersabar, berdoa banyak-banyak kepada Allah. Allah pasti akan memberi pertolongan. Sila Ustaz Agong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita sekarang masuk kepada kaedah terpilih nombor 6, muka surat 18. Jadi muka surat 18 ni kaedah dia mengenai huruf illah. Jadi dia tajuk dia tu adalah huruf illah lagi. Jadi sebelum ni lagi ni maknanya sebelum ni kita dah belajar huruf illah. Tapi sekarang ni kita nak hadamkan lagi mengenai huruf illah, menyesuaikan dengan wazan-wazan dan pattern yang kita dah belajar sebelum ni. Jadi di kaedah nombor 2 kita dah belajar mengenai huruf illah. Huruf illah contoh dia kalau kaedah yang nombor 2 tu qala. Qala ni kan selalu kita dengar dalam hadis kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ni apa kata dasar dia? Kata dasar dia kan 3 huruf selalunya bahasa Arab tu. Yang qa ni, yang ni. Tapi yang alif ni nampak dia di sini adalah alif. Tapi bukan alif ni lah kata dasar dia, bukan. Tapi kata dasar dia adalah qaf. Yang alif ni sebenarnya adalah waw. Jadi dalam kaedah terpilih nombor 2 tu dia dah jelaskan dah bahawasanya huruf illah ni dapat membuat kita tersasar. Sebab tu kat yang nombor 2 tu kan dia cakap tersasar mencari kata dasar. Jadi kalau kita ada terjumpa huruf illah, ada huruf illah alif, waw, ya, kita boleh tersasar di sana. Sebab apa yang nampak ni belum tentu dia menandakan kata dasar dia punya. Kita nampak di sini qaf, alif, lam, tapi belum tentu yang alif ni sebagai kata dasar dia. Macam mana kita nak tahu? Kita rujuk pada kamus yang di belakang ni. Kita carilah qaf, alif lam, qaf, alif lam, tak akan jumpa. Tapi yang sebenarnya adalah waw sini. Jadi qaf, waw dan lam. Sebabkan terkadang yang nampak kita alif boleh jadi yang ini sebenarnya adalah waw ataupun ya. Jadi antara 3 tu je tukar-tukar. Sebab tu dalam kaedah yang nombor 2 dia cakap terkadang kalau nampak alif maknanya di sana waw. Ataupun terkadang kalau nampak ya, di sana makna dia waw. Ataupun kita terjumpa waw, boleh jadi situ tu adalah ya. Jadi dia boleh tukar pusing-pusing di sana je antara alif, waw dan ya. Jadi kita jangan sampai tersasar mencari kata dasar jikalau menemukan huruf illah. Iaitunya apa huruf illah? Alif, waw dan ya. Jadi yang kaedah yang sekarang ni, kaedah nombor 6 ni adalah huruf illah lagi. Kita berjumpa lagi dengan huruf illah. Sebelum ni kita dah lepas daripada huruf illah. Hari ni kita berjumpa lagi dengan huruf illah. Tapi kita belajar yang kali ni kita menyesuaikan dengan wazan patterns yang kita dah belajar semalam tu. Ada 9 patterns kan? Ada yang 3 huruf fa, ain, lam, fa'ala ke, fa'ula ke, fa'ila. Ada yang semalam kita belajar af'ala. Ada 9 patterns kita dah belajar. Af'ala. Ada fa'ala. Ada fa'ala. Ifta'ala. Tafa'ala. Tafa'ala. Istaf'ala. Jadi kita dah belajar 9 patterns dari sebelum ni. Kalau kita tengoklah di sini. Sini patterns dia af'ala. Ini patterns dia af'ala. Ini fa, ain dan lam. Kenapa saya tak buat ain ni pakai baris? Sebab kan boleh jadi dia pakai baris atas, bawah dan depan. Sebab tu tak bagi baris yang ain ni. Kita tengok sini fa, ain, lam, af'ala. Af'ala ini pattern yang kedua, yang wazan yang kedua. Af'ala. Sini apa imbuhan dia? Imbuhan dia adalah hamzah. Ini imbuhan dia. Dia yang imbuhan tu
kita nak tahu yang mana satu imbuhan, carilah huruf selain daripada fa, ain dan lam. Daripada patterns. Contoh lagi yang lain. Saya buat satu patterns di sini. Sini ifta'ala. Saya buat sini ifta'ala. Ini patterns dia. Contoh daripada patterns ni adalah intaha. Intaha. Kalau kita tengok di sini, yang mana huruf selain daripada fa, ain dan lam? Ini kan fa, ain, ni fa, ain dan lam. Berarti yang selain daripada fa, ain, lam adalah alif dan ta. Maknanya dua ini adalah imbuhan. Ini huruf tambahan dia. Itu huruf tambahan. Kita boleh cari di sini ni. Mana huruf tambahan di sini? Boleh nampak sama kita. Kalau sini alif dan ta, cari alif dan ta. Maknanya ini dia. Ini alif dan ta. Makna dia, asal dia adalah nun, ha dan ni ada huruf illah. Huruf illah ni kena hati-hati. Boleh jadi yang nampak sekarang ni bukan ya huruf kata dasar dia. Boleh jadi sini waw ataupun ya. Rujuk pada kamus. Kalau kita rujuk pada kamus, ternyata memanglah ya. Baru boleh kita buat ya. Kita rujuk dulu pada kamus. Ini kata dasar dia, nun, ha dan ya. Ini fi'il yang dia. Yang 3 huruf dia. Naha. Jadi, kita sebelum kita masuk kepada huruf ilah tadi itu, kita kena tahu yang mana satu huruf imbuhan dari setiap wazan atau patterns yang ada. Dah sampai sana. Sekarang kita masuk lagi kepada huruf illah. Sini di setiap pattern. Patterns yang pertama, yang itu yang 3 huruf saja, yang tak ada huruf imbuhan. Contoh fa, ain dan lam. Fa, sini fa'ala. Sini naha. Kita nampak sini naha ni. Naha ni kalau yang di patterns dia, lam ni ada baris kan? Tapi kalau yang ya ni, yang satu bawah ni, dia tak ada alif, tak ada baris. Jadi ini ikutkan patterns yang fa'ala. Terus kita jumpa dengan yang sebelah dia. Sebelah dia ni, ini ata'a. Ata'a ni kalau kita tengok elok-elok, sama ke tak dengan af'ala? Secara zahir dia tak sama kan? Secara zahir dia ata'a, af'ala, tak sama pun. Tapi sebenarnya patterns daripada perkataan ata'a adalah af'ala. Sini hamzah dengan hamzah, ta dengan fa, ain dia adalah alif, lam dia adalah ain. Jadi fa dia adalah ta, ain dia adalah alif, lam dia adalah ain. Jadi disebabkan huruf illah, agak berubah bentuk dia. Jadi kita sukar nak cari tahu bentuk asal dia. Sukar kita nak samakan dia dengan patterns dia. Sebab ada huruf illah. Ata'a, af'ala, agak berbeza sedikit, tapi sebenarnya sama. Kenapa dia boleh nampak agak berbeza? Disebabkan ada huruf illah. Jadi inilah apa? Yang mana? Ta memang sukun. Jadi sebabkan huruf illah sini, jadi dia berbeza. Sebab tu sini pakai alif, walaupun di sini ada dia sukun, memang sukun dia. Jadi dia agak berbeza daripada yang di atas. Tapi sebenarnya ni patterns daripada ata'a adalah af'ala. Itulah sebab tu kita kena mempelajari yang mana-mana satu wazan daripada yang wazan yang mempunyai huruf illah, perkataan yang mempunyai huruf illah. Ata'a. Lepas tu sebelah dia, kalau dalam kitab kita boleh jumpa sepadam di dalam kitab. Kita tengok yang patterns yang ketiga adalah fa'ala. 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 Kalau yang ta, wa dan a ni, ain ni, kita buat jadi wazan fa'ala, jadi dia
Tawwa'a. Tawwa'a sini. Kalau di sini tadi dia masa di af'ala dia pakai alif. Sekarang ke wazan fa'ala dia pakai waw dia. Jadi dia berubah-ubah dia bentuk dia tu. Kata dasar dia memang waw. Kata dasar dia waw. Bila mana pakai wazan af'ala dia pakai alif. Bila mana pakai wazan atau pattern fa'ala dia sekarang balik pakai waw. Jadi itulah susah dia terkadang. Terkadang susah sikit je. Itu bila mana terjumpa huruf ain illah. Sebab huruf illah ni berubah-ubah dia. Antara alif ke, waw ke, ataupun ya. Okey. Ini yang untuk 9 wazan yang fi'il madi. Di bawah tu ada lagi wazan untuk yang fi'il mudhari'. Yang tadi tu past tense dia punya. Sekarang fi'il mudhari' atau present tense dia punya. Ni ada yaf'ulu, yuf'ilu, yufa'ilu, yufa'ilu, yafta'ilu, yatafa'alu, yatafa'alu, yastaf'ilu. Ini wazan untuk yang fi'il mudhari'. Kita ambil fi'il mudhari' yang wazan yuf'ilu. Yuf'ilu ni. Ada contoh dia. Yuf'ilu. Yuf'ilu. Kita masih pakai kata dasar yang sama, iaitu ta, wa dan ain. Masih pakai yang ini saja. Masih pakai yang ni. Kalau yang tu dia jadi yuti'u. Yuti'u. Yuti'u jadi dia. Jadi sekarang yuti'u. Ta dia masih ada. Masih ada ta ni. Yang ain ni pun masih ada. Masih ada yang ain. Masih ada. Tapi huruf illah dia yang tadi sini kita jumpa waw, sekarang terjumpa alif, sekarang terjumpa waw lagi, sekarang berubah menjadi ya. Itulah mesti kita memahami macam mana bentuk berubah dia. Jadi kalau fi'il mudhari' terkadang dia berubah jadi ya sini. Jadi yuti'u, yuf'ilu. Padahal kata dasar dia adalah ta, waw dan ain. Yuti'u. Kalau kita jumpa lagi di wazan dia yang yufa'ilu, maka dia tetap pakai waw. Yutawwi'u. Yufa'ilu, yutawwi'u. Lepas tu kalau yang yatafa'alu, yatatawwa'u. Balik ke wazan 9, di 9 dia berubah jadi ya lagi. Yastaf'ilu jadi yastati'u. Dia berubah menyesuaikan dengan wazan dia. Jadi kita cara kita nak senang, nak faham yang ni, kita banyak-banyak membaca ni, mengulang lagi yang nombor 2 dengan nombor 6. Kalau kita baca lagi contoh-contoh dia tu, kita fahami, kita baca, cermati, kita perhatikan elok-elok, maka di sana kita boleh nampak corak perubahan dia tu. Macam mana bentuk perubahan dia tu, pola berubah dia tu. Jadi kalau kita dah faham yang tu, senang kita nak tentukan dia pakai ini, kata dasar dia ya ke alif ke waw. Jadi di sanalah penting dia kita memahami huruf ain illah. Masuk kepada latihan. Di latihan ni ada Dr. Nusli dah bagi yang ini untuk 3 huruf. Latihan pertama ni untuk yang 3 huruf, kata dasar yang punya 3 huruf. Fa ain lam, fa ain lam. Sini kaf, kana, qala. Ni 3 huruf semua ni. Semua ni 3 huruf. Macam mana fi'il mudhari' dia? Ni daripada fi'il madi yang 3 huruf. Macam mana fi'il mudhari' dia? Kana, yakunu ke yakinu? Dalam surah Yasin ada saya? Ada? Dalam surah Yasin, yakunu. Apa? Macam mana ayatnya? Kifal ayat? Kun fayakun. Ayakula lahu kun fayakun. Yakun fayakun. Jadi yakunu ni, yakunu dia. Ada dalam surah Yasin. Surah Yasin 6. Jadi dalam surah Yasin yang terakhir, ayat terakhir tu. Ya saya? Arada kula lahu kun fayakun. Kun fayakunu. Yakun.
Yakun. Yakun itu tu daripada itu fi'il mudhari' dia. Kana yakunu. Dengarkan Ustaz Farid. Innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Okey. Alhamdulillah. Jadi itu dia. Jadi yakunu. Ni terjumpa kita dalam Al-Quran ni. Yakunu. Atau qala. Qala yaqulu. Ini boleh kita rujuk kepada dalam kamus, dalam kamus ni ada kita boleh kita rujuk. Jadi kita boleh kalau ini yang fi'il madi dia, kita dalam latihan ni kita mencari fi'il mudhari' dia mana satu. Sa'a, yas'i ke yas'a? Kita tengok dalam sini, kita cari. Okey. Yang bawah ni latihan untuk yang ini wazan yang 3 huruf saja. Yang sekarang ni yang wazan untuk 2 sampai 9 hingga 9. Maknanya wazan yang lebih daripada 3 huruf. Ini af'ala, sini wazan dia fa'ala, ifta'ala, istaf'ala. Sini wazan yang lebih pada 3 huruf. Ini contoh dia. Ahsa, auqada, salla, intaha, ittaqa, ista'ana. Ini semua adalah fi'il madi dia punya. Apa fi'il mudhari' dia? Cuba kita buat isi sini. Contoh ahsa. Ahsa apa di sini? Kalau ahsa, sini kan af'ala wazan dia kan. Af'ala yuf'ilu. Berarti ahsa yuhsi. Sebab kan yuf'ilu. Berarti yuhsi. Sama dia bentuk dia. Yuhsi, yuf'ilu. Jadi kita cara dia, kita ikutkan saja wazan dia. Contoh yang di sini ni, ifta'ala, yafta'ilu. Berarti sini intaha, yantaha ke yantahi? Ikutkan sini, yafta'ilu. Berarti yang sesuai dia adalah yantahi, yafta'i, yantahi. Sama dia tu. Tak mungkin yantaha. Kalau yantaha sini berarti yafta'alu dia. Jadi kita kena rasakan macam mana patterns dia punya, corak dia. Ini dia, corak dia atau pola dia. Ini yang untuk wazan 2 hingga 9 atau yang lebih daripada 3 huruf. Ini yang pertama, kita mesti fahamkan patterns dia. Contoh yang sini balik lagi ke latihan yang nombor 1. Fa'ala yaf'alu. Sa'a, sini yaf'alu kan? Yaf'alu, macam mana fi'il mudhari' dia? Yaf'alu ni. Yas'i ke yas'a? Yang mana satu? Ikutkan yang yas'a. Sebab sini yaf'alu. Yas'a. Ikut sini. Tak mungkin yas'i. Kalau sini yas'i berarti yaf'ilu sini ni. Itu poin dia. Poin pentingnya. Jadi kita kena belajar untuk selalu menghubungkan antara patterns dengan perkataan bahasa Arab. Jadi kita terjumpa kata kerja, kita cari patterns dia. Belajar macam tu terus. Terjumpa kata kerja, cari patterns dia. Terjumpa kata kerja, cari patterns dia. Agar kita ni terbiasa nak tentukan patterns untuk setiap kata kerja dalam bahasa Arab. Jadi itu saja dahulu untuk yang kaedah terpilih nombor 6. Selepas ni pada esok hari kita akan belajar kaedah terpilih nombor 7. Yang semalam ni kita dah bincang-bincang dari fi'il madi, kata kerja di masa lampau. Lepas tu fi'il mudhari', kata kerja di masa sekarang hingga ataupun akan datang. Esok ni kita akan belajar lagi kata kerja suruhan, perintah, amaran. Jadi dah 3 kata kerja. InsyaAllah esok kita akan sambung kepada kata kerja suruhan. Itu kaedah terpilih nombor 7. Semoga saja boleh dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Agong yang menguraikan kaedah terpilih yang nombor 6 tadi. Baik, sebenarnya ramai antara kita ni dulu kita ada belajar rajin. Kita masuk universiti ke, kita masuk buat diploma ke, institusi pengajian tinggi, kita ambil SPM ke. Lepas belajar tu terus taubat, ada setengah tu taubat tak mahu nak belajar dah, dia rasa teruk. Baik. Ya, tapi kita sama-sama lah kita kena ingat. Kita duk belajar tu semuanya ilmu-ilmu penghidupan, kemahiran hidup. Kita duk ambil semua kemahiran hidup. Ilmu yang Allah sebenar-benar turun, kita letak ke tepi. Terus kita daripada jalan, daripada kerja, apa semua. Ilmu yang sebenar-benar
yang Allah turunkan kepada kita sebagai panduan penghidupan di atas muka bumi ini, kita ketepikan. Solat lah apa semua tu kita belajar solat. Baca Quran kita baca tajwid lah, mau kita belajar tajwid, tapi bila main nak faham bahasa Arab Al-Quran ini kita terlupa. Kita terlupa untuk nak usaha. Sebenarnya tak susah. Hanya yang selalu duk kata susah tu kita sendiri. Kita kata susah kerana bisikkan syaitan. Syaitan yang duk kata susah. Jadi Ustaz Agong, sebelum kita pergi ke Ustaz Farid ataupun Ustaz Farid bagi komen, kita nak belajar bahasa ni sebenarnya tak susah. Budak-budak daripada kecil pun lahir dia bayi, lepas tu kita lah duk cakap perkataan kan. Yang paling mustahil sekali kita ambil perkataan-perkataan yang yang kita duk sebut tu, diri kita tu apa dia, saya, dia, Ustaz tak gitu Ustaz? Jadi kita kena faham words dia dulu. Mula-mula tu kita kena ambil words dia dululah ya. Hiya, hunna, huma, huwa, hum, huma. Hiya diam, hunna mereka berdua. Jadi minta Ustaz tolong komen sikit lah, pasal ini sangat musyak. Kalau anak-anak yang baru lahir sampai umur setahun tu dah boleh kita pimpin dia dah boleh cakap macam mana, kita bagi dia vocabulary, perkataan-perkataan, makan, tidur, baring, buah ke apa ke, kita cakap perkataan-perkataan. Kemudian baru kita terus buat ayat pula. Sila Ustaz uraikan lagi macam mana ni, pasal selalu orang nak kata susah. Sebenarnya tak susah pun, kita yang buat begitu. Sila komen perkara apa yang mula-mula kita nak kena belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya belajar bahasa Arab tu dia menyesuaikan dengan tujuan kita masing-masing lah. Kalau dalam kitab Dr. Nusli ni memahami bahasa Arab melalui Al-Quran. Kalau yang kitab Dr. Ustaz Samsul Ma'arif itu ini memahami grammar bahasa Arab, grammar semua. Jadi kalau yang satu tu, yang Haji yang nak tadi tu, macam mana kita nak ajar budak-budak cakap Arab, macam mana kita bagi perkataan, lepas tu dia ucapkan perkataan tu balik, dia lafazkan perkataan tu balik. Itu tu adalah bahasa Arab communication. Ya. Jadi sebenarnya kalau yang bahasa komunikasi ni itu sebenarnya kalau bagi saya lah, mungkin dengan Ustaz Farid atau lain beza. Kalau saya lebih suka untuk mengajarkan orang belajar bahasa tu komunikasi terlebih dahulu. Itu kalau budak-budak. Jadi kalau budak-budak nak belajar bahasa Arab, saya showkan dulu, belajar dulu komunikasi. Jadi di komunikasi ni dia boleh mendapatkan banyak vocabulary. Betul. Contoh, saya dulu masa belajar dekat pondok, kita orang dalam pondok tu kena cakap Arab. Grammar kita tak sentuh langsung di tahun pertama. Tapi kita cakap Arab. Dari bulan ke-7 kita di pondok, kita kena cakap Arab. Cakap Arab tu perkataan-perkataan lah. Semua apa yang kita cakap kena cakap. Contoh, saya nak pergi pasar. Ana, kalau tak tahu bahasa Arab nak, tetap pakai nak. Ana nak ila pasar, ke ila pasar suk. Ana nak ila suk. Jadi kena gunakan vocab yang tahu dulu. Itu bahasa Arab communication. Jadi dia komunikasi je dulu. Komunikasi sama ada salah grammar dia ataupun ada tertinggal perkataan yang tak tahu bahasa Arab dia. Jadi janji komunikasi dulu. Itu bahasa Arab komunikasi. Forget about the grammar. Jadi tinggalkan pasal grammar ni. Itu bahasa Arab komunikasi. Tapi ada juga sebahagian yang pentingkan grammar. Jadi dia sesuaikan dengan tujuan masing-masing. Tapi kalau orang tua-tua, kalau kat surau, yang ini yang saya rasa yang lebih bagus. Sebab kita ni kalau yang kita yang mungkin dah berumur-umur, kalau macam Haji mungkin nak belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran, untuk menguatkan iman, nak rasakan ketenangan dengan Al-Quran. Jadi kalau rasa nak ketenangan dengan Al-Quran ni, macam mana cara nak rasakan ketenangan dalam baca Al-Quran? Iaitunya dengan memahami Al-Quran. Macam mana nak memahami Al-Quran? Kita fahami bahasa Arab melalui ayat-ayat Al-Quran. Inilah kitab dia kalau untuk orang tua-tua. Ya. Okay. Jadi sebab itulah, jadi buku ini sangat-sangat mustahak, sangat-sangat baik bagi average people, kebanyakan kita lah. Termasuklah pelajar-pelajar tahfiz pun. Dia duk hafal tu. Tapi ada setengah sekolah-sekolah tahfiz hebat.
Memang masuk-masuk tu memang dia dah start belajar bahasa Arab dah, sangat baik. Tapi ada juga banyak sekolah-sekolah tahfiz dia mementingkan hafazan. Pagi masuk hafazan, tak ada apa tu, tak ada buku tulis apa-apa semua tak ada. Dia hanya duk hafal. Dan Ustaz Ustaz Agong juga kita sedia package untuk pelajar-pelajar tahfiz kalau nak belajar bahasa Arab Al-Quran. Kita juga ada buku yang dibuat oleh Ustaz Agong, iaitu mengenai grammar, mengenai basic lah. Yang ini kalau pagi, petang, siang, malam duduk ni dalam 2 bulan dia dah boleh bercakap, berkomunikasi, benda-benda yang basic dululah, tak mendalam, nahwu sorob apa semua tu tak mendalam. Tapi untuk nak bercakap, berkomunikasi, kalau masuk program kita 1 bulan ini, yang ini dapat, dan grammar komunikasi pun kita dapat. Itu insya-Allah kita ingin membuat. Bagaimana komen pula Ustaz Farid mengenai ini perkataan-perkataan? Kena hafal, semua ni kena hafal. Apa yang Ustaz Agong bagi tadi, kaedah terpilih yang nombor 6. Yang ni kita cari yang lama-lamanya kaedah terpilih 1, 2, kita kena hafal lah. Memang tidak ada. Dan setuju tak Ustaz Farid, bila kita nak belajar bahasa ni tak boleh kita sorang-sorang. Kita tak boleh belajar bahasa sorang-sorang. Dalam rumah tu panggillah teman-teman kita, anak-anak kita, kan, suami kita, kena ajak duduk, begitu kita bercakap. Kerana sebaik-baik kalian ialah orang yang belajar dan mengajar. Sila hurai Ustaz. Hurai macam mana tu nak bagi padat lagi mudah untuk nak belajar bahasa Arab. Kena praktikkan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, cara untuk menguasai ilmu ni tak ada cara lain lah. Kita kena bagikan sepenuh masa kita untuk ilmu. Al-ilmu la yu'tika kullah. Ilmu tak akan bagi kepada kamu semua. Ilmu akan bagi kepada kamu separuh sekiranya kamu bagi semua masa kamu. Jadi makna kita dah bagi semua masa kita tak dapat lagi semua ilmu, baru dapat sikit. Okey. Jadi kena bersungguh-sungguh dalam untuk ilmu, termasuklah belajar cara-cara nahwu dan saraf, kaedah-kaedah yang diberikan. Dan juga di dalam ilmu bahasa Arab ni ada 3. Satu dipanggil sebagai writing, tulisan. Tulisan ni perlu nahwu saraf lah. Satu lagi komunikasi. Komunikasi tak perlu nahwu saraf sangat. Yang penting boleh cakap. Itu perlu kepada tatbiq, iaitu perlu kepada praktikal. Jumpa orang cakap ya. Okey. Yang ketiganya belajar tentang listening, dengar. Tengok filem Arab, dengar. Tengok video Arab, dengar. YouTube dan sebagainya. Belajar. Itu kita panggil belajar nak menterjemah juga. Dengar bagi telus apa yang disampaikan. Okey. Setakat itu je. Terima kasih Ustaz Farid. Baik, kita teruskan pengajian kita mengenai buku teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran. Kaedah terpilih dan teknik pemulih bagi yang belajar Arab tidak boleh-boleh. Baik Ustaz, kita pergi ke bahagian ketiga lah, iaitu pengukuhan senarai perkataan berlawanan makna dalam satu ayat. Apa dia? Seerti ya. Ya, kita pergi bahagian ketiga. Jadi senarai perkataan seerti kata pinjaman Al-Quran dalam bahasa Melayu. Hari ini Ustaz nak pergi ke mana? Senarai perkataan seerti. Ya, sangat musyak. Kita belajar ni, kita kena praktik, kita ulang. Jangan kita tengah, lepas tu kita terus buang sifat. Esok mau mari pula, kita kena buat kerja jugalah. Ulang. InsyaAllah Allah akan mudah. Bila kita tunjuk kesungguhan kita, pasti datang pertolongan. InsyaAllah. Sila Ustaz Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah, sekarang kita cuba melihat. Kita telah bincangkan abaqa, pakai abaqa. Farra, ata, jaa, muka surat yang ke-218. 218. Ata dan juga a'ta. Muka surat 218. Alata, bakhisa, khasira, naqasa, hadama.
Semua ni makna kurang. Dalam Quran bila bakhisa, hadam ni, banyak bakhis selalunya dalam menegur perbuatan kaum Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam, kerana mereka ni terkenal dengan perniagaan, berlaku curang dalam timbangan, tak adil, kurangkan timbangan nak dapat untung lebih. Itu perkataan seerti dia lah, alata bakhisa khasira. Kemudian ala i'tala halafa aqsama, itu semua makna sumpah tu. Aqsama sumpah. Kalau qasama makna membahagikan, nampak tak? Qasama makna membahagikan. Walaupun qasam 3 huruf juga makna sumpah. Tapi bila qasamun tu sumpah, isim, noun. Bila qasama, fi'il madhi, dia akan jadi membahagikan, lagi sumpah. Okey. Jadi di sini boleh kita tekankan aqsama fi'il sulasi mazid penambahan 1 huruf. Ada 4 huruf semua aqsama. Itu maksudnya sumpah. Kalau 3 huruf sulasi mujarrad, 3 dinamakan qasama, adalah untuk membahagikan atau mengagihkan. Okey. Tapi untuk noun, qasamun boleh dimaknakan dengan makna sumpah. Okey, qasamun. Qasam, sumpah. Kalau qismun, qismun adalah maknanya pembahagian, isim masdar kepada qasama yaqsimu, qisman. Okey. Kemudian yang keempatnya, yang seterusnya kita lihat ra'a, nazara, anasa, absara. Ini semua makna melihat. Sebab itu dalam bab ra'a, nazara ni, an-nazar, apa perbezaan dia? Nazar ni maksudnya kita mengetahui sesuatu daripada kita mengetahui sesuatu. Melihat ni boleh jadi kita ni lihat saja, boleh jadi lihat dengan fikir, jadi itu pelbagailah. Boleh jadi juga melihat dengan hati, melihat dengan berfikir, melihat dengan bersentuhan. Kalau kita lihat kain, macam kita tak tahu kan dia lembut ke keras, kerana melalui sentuhan. Nampak? Kita lihat manusia melalui lihat dengan kacamata rahmat lihat. Jadi maksudnya bila sebut nazar ni, kita tengok lihat dengan apa? Okey. Jadi selalunya di dalam Al-Quranul Karim, qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Bermusafirlah di permukaan bumi, kemudian kamu lihatlah. Lihat tu lihat saja, tidak lihat sambil berfikir, itu namakan lihat. Kalau ru'yah, ra'a masdar ru'yah. Ru'yah tu lihat juga, tapi lihat secara umum lah. Satu lagi dipanggil sebagai ta'ammul. Ta'ammul pun lihat juga. Maknanya bila ta'ammul ni maknanya memerhati secara telus. Lihatlah. Macam mana kita nak perhati kalau tak lihat? Jadi maknanya at-ta'ammul adalah melihat. Sebab itu kita katakan setiap ta'ammul adalah melihat, dan bukan setiap penglihatan itu ta'ammul. Jadi maksudnya setiap setiap ta'ammul ni pengamatan, perlu kepada melihat. Tetapi bukan setiap nazar itu, setiap melihat itu perlu kepada pengamatan. Kita nak mengamati sesuatu, mesti kita kena lihat. Tapi tak semestinya kalau kita lihat, mesti kita mengamati. Nampak Sebab itu bila sebut tentang nazar ini, boleh jadi kita lihat sekejap, boleh jadi kita lihat lama. Tapi bila sebut ta'ammul, perhatikan, mesti kita akan tasabbut, tetap tengok satu benda, fokus.
Nampak? Kemudian ada yang seterusnya dipanggil sebagai badihiyat. Badihah. Badihah ni maksudnya lihat tanpa fikir, lihat saja. Kalau ra'a ru'ya, lihat juga tapi lihat lama. Ra'a ni lihat tetapi lihat lama. Lihat sehingga dia memperincikan. Badihah mana lihat macam tu je sekali lihat. Nampak? Itulah perbezaan antara ra'a, nazara dan juga tersebut tadi, tambah lagi ta'ammul dan juga badihah. Sebab tu dalam Quran menyebut afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nampak? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Makna kamu perhatikan, tidakkah kamu melihat, kamu perhati kepada unta bagaimana ia diciptakan. Nampak? Sebab anehnya ciptaan unta, ni, dia ketika duduk letaklah barang berat macam mana pun dia boleh berdiri. Tapi untuk keldai tak boleh. Kita letaklah barang berat, ketika dia duduk tak boleh berdiri dah. Melainkan ketika dia berdiri baru kita boleh letak barang yang berat, baru dia boleh bergerak dalam keadaan berdiri. Kalau duduk tak boleh berdiri dah keldai, himar. Tapi unta lain. Sebab tu Allah Ta'ala kata afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Jadi bila sebut tentang nazar, dia umum lah. Boleh kita kata dia lihat dengan perhati ataupun lihat yang biasa-biasa. Qul yanzuru madza fis samawati wal ard. Kamu lihatlah apa yang ada di langit, terdapat di langit. Jadi maksudnya nazar ni dalam Quran lebih kepada perhati, kepada perhatikan, pengamatan. Tapi kalau ra'a, kalau kita lihat ra'a tak seperti mana lihat. Kadang-kadang mana dia akhbara. Contoh qul ara'aita, qul ara'aita, qala ara'aitaka hadzal ladzi ara'aitaka. Okey, jadi ara'aita dia boleh juga dengan makna akhbara. Dia makna tambih, beri peringatan. Nampak? Dapat ra'a juga tu, tapi bukan makna melihat, makna tambih. Beritahu kepada aku. Itu maksud dia daripada yang ni semua dalam skop perbincangan mengenai dengan Al-Quranul Karim. Okey? Habis Ustaz Baik, seterusnya terima kasih banyak Ustaz ya. Kita kena betul-betul ambil berat, tulislah, kena ada buku. Nak belajar bahasa ni kena ada pen, pen, buku, buat catatan. Kemudian diulang. Sangat baik jika kita dapat cari teman-teman, anak-anak kita kan, saudara mara kita kan yang ada sekali itu, kita bertukar-tukar muzakarah. Sangat musak, kita tengok, lepas tu kita ulang. Cara kita belajar di sini, paginya memang dia orang ada kelas, dia ikut dengar guru. Kemudian bila mari habis petang apa semua, maghrib dia orang hafal balik Quran. Malamnya mereka ada muzakarah. Muzakarah ni mereka mengulang balik apa yang dah belajar. Barulah budak-budak ni belajar 3 bulan, masya-Allah, macam belajar 3 tahun. Kerana satu hari punya suntuk tu diulang. Jadi untuk kita ni nak belajar bahasa Arab Al-Quran ini, samalah juga, kita kena rajin ulang, insya-Allah Allah pasti akan menolong. Baik, seterusnya kita menjemputlah Ustaz Agong untuk pergi kepada kamus. Ustaz Agong pergi kepada bahagian yang kedua, kamus kata dasar Al-Quran. Hari ini muka surat 83, muka surat 83, tengok jim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk kepada sesi iaitu mengenai pada sesi kamus
yang ada dalam kitab Dr. Wan Rusli. Ni kamus Al-Quran. Jadi semua perkataan dah buat dalam kamus, dan setiap dia buat jadi kumpulan menyesuaikan dengan kata dasar untuk perkataan-perkataan yang ada. Contoh yang sini ni, sini ni ada kata dasar. Kata dasar dia adalah jim, ba dan lam. Jim, ba dan lam. Yang sini. Ada berapa ba di sini? Ada tiga. 1, 2 dan 3. Ada 3 ba. Maknanya dia termasuk kerap lah dalam Al-Quran. Kata dasar adalah jim, ba dan lam. Apa contoh perkataan yang mempunyai kata dasar jim, ba dan lam? Di antaranya adalah jabalun. Jabalun. Jibalun. Ini jabalun ni maknanya dia gunung. Jibal ni gunung-gunung. Ni bentuk jamak dia jibal ni. Atau jibillatun atau jibillun, generasi atau umat makna dia. Apa dalam Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Jadi dan kepada gunung yang kami dipasakkan, pada gunung yang dipasakkan. Jadi gunung mana dia? Jim, ba dan lam. Ini banyak juga dalam Al-Quran yang mempunyai kata dasar jim, ba dan lam. Boleh kita tengok lagi yang lain yang mempunyai banyak dalam Al-Quran macam ni, jazaya. Tengok lagi jazaya. Jazaya. Ada berapa ba di sini? 1 ba, 2, 3 dan 4. 4 ba dia. Maknanya dia sangat banyak. Lebih banyak lagi pada yang kata dasar jim, ba dan lam. Jaza, dan ya. Contoh perkataan yang mempunyai kata dasar ja, zai dan ya ni adalah jaza. Jaza, ini fi'il madi dia. Yajzi, ini fi'il mudhari dia. Macam kita cakap kan, kalau kita bagi doa sama orang kan, jazakallah khairal jaza, jazakallah, jaza. Selalu kita cakap. Tapi kata dasar dia kita mungkin tak tahu kan. Sekarang kita tahu kata dasar dia adalah ja, zai, jim, zai dan ya. Iaitunya jaza. Makna dia apa? Membalas atau memberikan faedah atau memberi pahala. Jazakallah. Semoga Allah memberi kamu pahala. Ada juga jaza. Jazaun. Jazakallah khairal jaza. Ini jaza balasan. Khaira maknanya sebaik-baik. Sebaik-baik balasan. Jaza makna dia memberi balasan. Dalam surah Ali Imran, wa sayajzis syakirin. Wa sanajzis syakirin. Itu dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Orang bersyukur. Sanajzi. Itu pun dari mempunyai kata dasar ja, jim, zai dan ya. Jadi banyak dalam Quran ni. Banyak kalau kita cari-cari lagi. Tadi banyak saya jumpa. Mungkin ada lagi. Ini untuk ada lagi yang 4 ba lagi yang lain selain tu. Ni kita nampak ni jim, ain dan lam. Ini 4 ba juga. 1, 2, 3 dan 4. Contoh yang paling selalu kita gambar tak nampak, gambar jauh bagi dapat sikit gambar. Macam yang kita nampak, kita dengarkan dalam surah Al-Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu ja'ilun. Itu pun asal dia adalah jim, ain dan lam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya saya yang membuat menjadikan di bumi itu khalifah, seorang khalifah. Menjadikan di bumi itu khalifah. Ya, 4 ba. Yang ni 4 ba. Jim, ain dan lam. Menjadikan makna dia. Ada lagi ayat yang lain. Banyak lagi ayat-ayat yang mempunyai perkataan, mempunyai kata dasar jim, ain dan lam. Kita tengok yang lain. Kita cuba cari-cari. Jama'ah. Jim, mim dan ain. Ini kata dasar dia. Ada berapa ba sini? 1, 2, 3, 4. Contoh-contoh perkataan yang mempunyai kata dasar jim, mim dan ain adalah jama'a, yajma'u. Ni dia jama'a. Ni kan dia bagi merah sini kan.
dia bagi warna merah jamaah yajma'u. Maknanya sini kata kerja ni. Kalau kata kerja, Dr. Muhammad Rusli akan bagi warna merah untuk perkataan tersebut, jamaah yajma'u. Ini kata kerja. Kalau kita nak belajar, nak kaitkan dengan pelajaran kita tadi, tajuk kita tadi, apa wazan dia? Jamaah yajma'u. Apa wazan dia? Kita tengok dulu. Jamaah ni berapa huruf? 3 huruf. Kita cari yang wazan 3 huruf. Jamaah yajma'u. Berarti fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Jadi kita boleh, kalau kita terjumpa kata kerja, kita boleh praktiskan mencari wazan. Macam ni. Ni merah ni. Ajma'ah. Merah warna dia. Ajma'ah. Mana ni kata kerja ni? Apa wazan dia? Ajma'ah. Oh, ini yang 4 huruf ni. Hamzah, jim, mim dan ain. 4 huruf. Apa wazan untuk 4 huruf? Ada sana kan? Af'ala. Kita tadi ada wazan yang nombor 2. Af'ala. Jadi kita boleh praktis terus. Bila mana kita buka kamus, pertama kita cari makna. Yang kedua kita cari tahu kata dasar. Yang ketiga kita boleh tahu, kita cari tahu wazan dia menyesuaikan dengan tajuk yang kita dah belajar. Ada lagi yang lain. Jan ni jim nun nun. Jim nun nun. Jin nun nun. Ini ada berapa bar ni? 1 2 3 4. 4 bar. Oi, banyak. Ada jannah. Ini banyak ni, minal jinnati wan nas. Ini jannatun. Jannatun ni syurga. Kalau minal jinnah tu, jinnah ni sekumpulan jin ni dia. Ni dia. Jinnun, jinnatun. Jadi kalau kita dalam surah An-Nas tu, minal jinnati wan nas. Jinnah dari sekumpulan jin. Jannatun. Ini selalu kita dengar. Ni jannatun syurga. Jannun. Ini kalau tak silap saya dalam surah Ar-Rahman. Jannun. Surah Ar-Rahman. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ. Surah Ar-Rahman tak? Surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman. Jadi boleh kita cari dah surah Ar-Rahman ni. Jannun. Makna dia adalah ular kecil atau jin. Kalau dalam kitab yang satu lagi tu, kitab bahasa tu dia buat pengetua jin. Pengetua jin. Iya kan? Dalam kitab apa kan? Jadi dia adalah makna-makna yang lain. Kat sini ni ular kecil atau jin. Sini ada jinnah. Ada lagi yang banyak lagi. Di atas ni jinnatun. Jinnah. Jinnah makna dia gila. Ada lagi janin. Janin makna dia janin makna dia. Lepas tu majnun, yang gila. Sebab tu kita dengar dalam sekarang ni kan ada Laila Majnun. Kalau kita dalam bahasa Melayu kan ada filem apa Laila Majnun. Makna dia tergila-gila dengan Laila. Kalau dalam Mesir, di Mesir tu kisah dia tu tajuk dia adalah Majnun Laila. Kalau Melayu Laila Majnun saya. Kalau di Mesir Majnun Laila. Majnun Laila, tergila-gila dengan Laila. Jadi kalau kau jadi tak payah. Jadi itu saja dulu. Jadi itu banyak lagi. Kita boleh cari dalam kamus. Kita boleh pergunakan kamus ni. Boleh. Pertama, kita boleh belajar mencari kata dasar dengan kamus ni. Yang kedua, kita boleh belajar praktis menyesuaikan wazan untuk setiap kata kerja. Yang ketiga, kita boleh cari tahu makna dia. Jadi kita kalau belajar ni setakat nak belajar kaedah saja tapi tak tahu makna, kuranglah. Tapi kita mesti tahu kaedah dia, macam wazan ni kita tahu, kata dasar dia kita tahu, tapi kita juga mesti tahu makna dari setiap perkataan yang kita cari tersebut. Semoga manfaat. Saya kembalikan kepada Tuan Haji Zahir. Baik, terima kasih Ustaz Agong. Jadi daripada perkataan jin tadi hanya lebih kurang 8 ni ada. 3 bar dengan 4 bar tu hanya ada 8. Jadi kita dah sampai penghujung, tuan-tuan dan puan-puan yang sangat dimuliakan. Jadi kena banyak bersabar belajar ini kerana masya-Allah seperti yang dijelaskan tadi, kita kalau beli kerendaan, beli kereta, beli motosikal,
Kilang dia kena bagi buku panduan. Buku panduan manual. Tu kilang kena bagi tu. Kalau tidak dia tak boleh nak bawa motor, dia tak boleh nak bawa ni. Dia tak erti nak guna macam mana, kat mana nak tukar minyak hitam, dia tak cerita semua. Dia tak cerita macam mana nak jaga brake dia, macam mana nak jaga clutch lah, apa semua ada. Ada dengan motor dia tak ada clutch pakai ni. Jadi semuanya kenderaan kereta ke apa ke, semuanya begitu juga. Dia mesti ada manual. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia menciptakan kita. Dia membagi buku panduan, iaitu Al-Quran. Al-Quran itu adalah buku panduan penghidupan kita. Kita kena amalkan buku panduan penghidupan ini agar kita terpilih untuk diletakkan di syurga yang terbaik di akhir zaman. Tapi kita ni makin lama bila makin bertambah moden. Kalau saya zaman-zaman kecil-kecil dulu, Masya Allah, tak boleh nak keluarkan, tak ada duit. Jalan pun tak ada di kampung-kampung dulu, tak ada semua jalan-jalan. Jadi sekarang ni manusia ini dia dah bertemu Tuhan baru. Dulu-dulu ni kita bergantung untuk duduk kampung. Kita tak akan pergi ke bandar, tak tahu jauh, duit pun tak ada. Jadi apa saja buah-buahan semuanya ada. Buah-buah kampung, buah-buah kayu, semua ada. Buah pokok-pokok, buah cermai lah, buah kriang lah, buah setui lah, macam-macam buah-buahan ada. Allah Ta'ala bagikan dulu. Pokok-pokok, buah kelapa lah, apa semua macam-macam ada di kampung-kampung. Tapi bila dah moden ni, dah buat jalan, kita dah merdeka, jambatan dah ada. Jadi semua kita mengejar-ngejar ilmu, masuk universiti, masuk kolej-kolej, ambil SPM, terus dapat kerja. Dapat kerja terus kita nak ada penghidupan kita yang terbaik. Tapi kita lupa penghidupan yang terbaik ialah kita kena mengikuti Allah, mengikuti Al-Quran. Inilah penghidupan yang sangat terbaik. Jadi kita sangat-sangat mustahak perlu kita memahami Al-Quran, kerana Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala dia turun dalam bahasa Arab. Allah lebih tahu pasal apa dia pilih bahasa Arab. Jadi kita ni dah umur dah mungkin dah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 20 tahun. Dah lama dah kita duk cakap Melayu ni. Kita pandai cakap bahasa Inggeris, kita pandai. Tapi Masya Allah bahasa Arab kita tak peduli. Padahal bahasa Arab ini adalah bahasa yang telah dipilih oleh Allah SWT untuk kita mendapat panduan penghidupan, untuk mendapat kejayaan kehidupan dunia dan di akhirat. Juga saya suka mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan, tadi ini melalui ayat-ayat yang kita pilih tadi, melalui kitab apa nama? Manzil. Jadi kitab Manzil tadi, kita ulama itu dia menasihatkan kita bila ada sakit yang teruk betul-betul, macam anak dia sendiri, dah hampir mati ni, tapi dia dapat mimpi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bagi tahu mengapa tidak kamu amalkan ayat-ayat syifa. Dan dalam tadi apa yang kita baca, Ustaz Farid baca tadi ayat-ayat tadi, terakhirnya dia kata tulislah semua ayat-ayat syifa itu, tulis, ambil semua ayat-ayat yang tulis tu, kita masuk rendamkan dalam air, kita larutkan dalam air, kita bagilah minum orang yang sakit teruk tu. Macam sekarang ni COVID, kita boleh cuba. Teruk sangat ni COVID ni. Ini mesti ada ubat. Kata semua tak ada, vaksin tak ada, apa semua tak ada. Tapi ada, Allah itu ada. Allah yang dapat menyembuhkan. Jadi insya-Allah semuanya kita dah jadi kita dah pada merangkumi. Insya-Allah besok kita cuba jumpa lagi ya. Sangat-sangat musyak tuan-tuan dan puan-puan, kena buat dakwah, bagi tahu anak-anak kita, saudara mara, sanak saudara kita, jiran-jiran kita, ahli keluarga, semuanya kita kena bagi tahu. Kita kena bagi tahu, jangan kita forward ya. Kalau forward dia tengok, dia buang ya. Dia duk ingat pasal apa? Terlalu banyak. Di masjid, grup-grup masjid, grup-grup surau ni banyak ni. Banyak grup-grup WhatsApp lah apa semua, tapi oleh kerana terlalu banyak. Kalau kata kuliah-kuliah apa terlalu banyak, jadi kadang-kadang orang dah lali dah, tak perlu. Jadi yang ini kita rasa-rasalah. Ada juga kelas-kelas kuliah-kuliah yang buat mengenai pengajian bahasa Al-Quran. Tapi ambillah program kita ini sebagai program bersama. Sama-samalah kita usahakan, kita ambil ini, kita gunakan ia sebagai satu tanggungjawab kita kepada Allah. Bersama-sama kita tarikkan orang untuk mengikuti
kelas pengajian bahasa Arab Al-Quran. Mula tu memang susah. Kadang-kadang kita pun fed up. Kerana ini semua mainan iblis. Kena banyak bersabar. InsyaAllah. Bila kita kuat lawan, kita bergantung kepada Allah, kita yakin, kita beriman, kita betul-betul setiap masa berdoa, bertakwa, kita disiplin, kita praktikkan apa yang kita belajar, InsyaAllah semuanya pasti akan jadi mudah. InsyaAllah. Ada apa Ustaz nak komen Ustaz? Ustaz Agong? Ustaz Farid? Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi pada besok pagi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanallah.